Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Dilela Kadir dalam Berita Pagi. Festival Budaya Putrajaya bakal dijadikan acara tahunan selepas mendapat reaksi menggalakkan pelbagai pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam ucapan perasmiannya berkata ia penting dalam memartabatkan seni dan budaya negara yang memiliki keunikan berbeza. Bertemakan perpaduan melalui seni budaya, festival selama 4 hari di Putrajaya itu berjaya mengangkat potensi destinasi pelancongan serta tradisi seni negara ke peringkat antarabangsa. Saya beri jaminan kerana pelancongan ini satu bidang ekonomi yang sangat penting dalam negara kita. Maka Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya harus percaya bahawa kalau ini jadi fokus kita di antara pengembangan industri dan IT dan teknologi makanan dan lain-lain, tentunya dalam belanjawan negara kita akan bagi juga pemusatan tentang industri pelancongan termasuk pemberkasaan seni dan budaya. Oleh kerana saya lihat hebat malam ini, mungkin saya akan cadangkan supaya acara Festival Budaya Putrajaya ini dijadikan acara tahunan di Putrajaya. Festival itu turut menerima pengiktirafan Malaysia Book of Records melalui penganjuran konsert mega DK Barat dan paluan rebana berskala antarabangsa pertama diiringi orkestra tradisional Melayu OTM. Kerjasama Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEK dengan Perbadanan Putrajaya dan Istana Budaya itu diisi dengan acara menarik seperti Putrajaya Culture Fun Run and Gathering, persembahan pentas berciri tradisional dan penjagaan seni ADKE. Agensi agama di wilayah persekutuan diminta mempelbagaikan aktiviti kemasyarakatan dan juga kursus pertolongan cemas di masjid-masjid sekitar wilayah persekutuan. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Naim Mokhtar, dengan kepelbagaian ini ia dapat melahirkan masyarakat yang berilmu di samping mempunyai kemahiran termasuk teknik pertolongan cemas seperti resusitasi kardiopulmonari CPR. Semua pengurusi masjid di wilayah-wilayah persekutuan ini mengambil inisiatif dan untuk menekankan bahawa aktiviti-aktiviti sebegini perlu diimarahkan di masjid. Maknanya peranan masjid itu perlu dipeluaskan. Ada yang ambil peluang ambil gambar kamera untuk upload dan masuk dalam YouTube. Jadi ini satu benda-benda yang tak sepatutnya berlaku. Tetapi asas dia ialah ilmu pengetahuan. Kalau dia ada ilmu berkaitan bagaimana nak menggunakan teknik terbaik CPR, sudah tentu dia akan ambil inisiatif tersebut untuk menyelamatkan nyawa tadi. Beliau berkata demikian pada program Celik CPR dan Karnival Al-Islam sempena firma Lifesaver Malaysia di Masjid Jamek, Kuala Lumpur. 50,000 tempat disediakan kepada generasi muda Felda untuk lanjutkan pelajaran dalam bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata peluang itu ditawarkan di lebih 1,300 institusi TVET kepada generasi kedua hingga kelima. Beliau yang juga pengerusi jawatan kuasa Majlis TVET Negara memaklumkan khusus disediakan bersesuaian dengan kehendak guna tenaga negara. Dan tentulah kursus-kursus yang diadakan ini tidak lagi kursus-kursus konvensional yang diadakan. Kita lihat bagaimana agensi-agensi dan syarikat-syarikat yang ada yang sedia menawarkan pekerjaan di sini. Umpamanya kalau kita mahu terlibat di dalam bidang resorts, travel and tours umpamanya, ataupun dalam bidang penginsurenan, ataupun dalam bidang-bidang lain. Pada hemat saya, the tailor-made courses, khusus-khusus yang disediakan hendaklah bersesuaian dengan kehendak pasaran.
Identiti negeri-negeri di seluruh negara antara yang bakal ditonjolkan sempena Tahun Melawat Malaysia TMM 2026. Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Muhammad Amran Muhammad Haris berkata ia berikutan program seni budaya yang dilaksanakan di negeri-negeri menjadi daya tarikan utama kepada pelancong yang datang. Pihak JKKN kini giat menyediakan pengisian acara seni budaya yang boleh dijadikan tarikan utama sempena TMM 2026. Dan kita akan menjadikan pengisian-pengisian program seni budaya di negeri menjadi tarikan utama kepada pelancong tempatan dan juga pelancong luar negara. Jadi dalam hal ini, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara memang kita terus komited bagi menyediakan kandungan-kandungan seni budaya yang boleh dijadikan sebagai tarikan pelancong, khususnya daripada pelancong luar negara dan juga pelancong tempatan. Beliau ditemui pada Festival Merakyatkan Seni Budaya oleh Godang Seni Budaya di Ladang Alam Warisan Seri Menanti, Kuala Pilah. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan mengemukakan dokumen tambahan kepada PDRM untuk melengkapkan notis merah Interpol ke atas 2 individu termasuk menantu bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata pihaknya akan menyerahkan dokumen tersebut susulan permintaan terbaru Interpol agar Malaysia melengkapkan beberapa lagi maklumat yang diperlukan. Jadi yang terbaru ni Interpol meminta beberapa lagi dokumen-dokumen tertentu untuk dipenuhi ikut kehendak mereka lah. Jadi kita akan bekalkan dokumen-dokumen seperti mana kehendak Interpol lah. Beliau berkata demikian pada program Menembak SPRM bersama media 2023 sempena ulang tahun SPRM yang ke-56 di Lapang Sasar, Maktab Penjara Malaysia. Tambah beliau lagi sempena menyambut ulang tahun ke-56, SPRM merangka strategi lebih berkesan dalam memerangi rasuah. Strategi ini banyak, antaranya yang kita kekalkan ialah untuk mengurangkan ketirisan dan kita akan berfokuskan kepada kes-kes yang menyebabkan kehilangan dana dan juga kehilangan wang kepada negara dan kes-kes yang berskala besar. Lebih 60% bekas residen rumah pengasih berjaya mengekalkan kepulihan mereka sekaligus menyumbang kepada masyarakat. Presiden pengasih Hafizi Harun berkata ia menepati sasaran kerajaan untuk mempertingkat kadar pemulihan bagi setiap pelaksanaan program pemulihan dadah oleh semua agensi terlibat. Kami telah melahirkan banyak mereka-mereka yang telah berjaya, bukan saja berjaya meninggalkan tabiat penagihan mereka tetapi juga berjaya menyumbang dan menjadi ahli anggota masyarakat yang produktif dan proaktif. Beliau ditemui dalam majlis sambutan ulang tahun Pengasih Malaysia ke-32 di Ibu Negara pada Sabtu. Jelasnya hasil kajian Universiti Utara Malaysia UUM itu jelas membuktikan keberkesanan program pemulihan sehingga berjaya meraih pengiktirafan antarabangsa. To be honest, sekarang hari ini pencapaian saya banggalah untuk cakap saya seorang certified recovery coach, okay, dan juga saya seorang certified trainer. Itu dalam perjalanan 5 tahun saya punya kepulihan ni, ini pencapaian saya, dan sekarang saya dah daftar untuk saya dah start kelas dekat Universiti Melaya untuk psikologi and counselling lah. Rumah pengasih ini dia mengajar tentang selain daripada meninggalkan dadah, ia juga mengubah sikap, cara pemikiran, kendalikan emosi dan juga fizikal saya. Mengekalkan kepulihan itu bukannya satu perkara yang mudah. Ianya berkekalan dan dia memerlukan usaha yang kuat, yang jitu untuk mengekalkan kepulihan ini. Rumah Pengasih kini menjadi organisasi rujukan di peringkat antarabangsa untuk mendapatkan latihan serta merujuk klien untuk mengikuti program pemulihan yang dijalankan. Baiklah, berita pagi diteruskan dengan laporan edisi Sabah. Saya Delila Kadir, Salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.